اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيسر ولا تعسر تمم بالخير ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaguz wa lam yuhaddis bihi nafsah mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berjihad fi sabilillah dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya untuk mati dalam keadaan berjihad fi sabilillah, maka matinya mati dalam keadaan salah satu daripada cabang-cabang munafik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dalam hati dia tak ada pun berasa nak mati syahid. Tak ada, tak pernah terlintas. Dalam hati dia, dalam hidup dia, dia tak pernah pun berjihad fi sabilillah, apa-apa jenis jihad sekalipun. Dan tidak pernah terlintas dalam hati dia untuk dia berjihad ataupun dia mati syahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam keadaan diri dia ada cabang-cabang kemunafikan. Wal-iyaz billah. Hadirin rahimakumullah. Malam ni aku nak sebut beberapa cara yang boleh kita lakukan sebagai jihad fi sabilillah dalam suasana ataupun dalam qadiyah yang berlaku di Palestin. Apa yang berlaku di Palestin adalah bala terhadap seluruh umat Islam. Yang berlaku di Al-Aqsa adalah masalah seluruh umat Islam. Seperti yang kita bicarakan ataupun yang kita sebut pada perjumpaan yang telah lepas. Seharusnya dan semestinya perbicaraan kita terhadap isu yang berlaku di Palestin disentiasakan. Kena sama-sama. Tidak boleh dilupakan. Kerana melupakan Palestin dan Al-Aqsa berarti kita meninggalkan jihad di dalam diri kita. Masalah timbul bila kita cintakan jihad, kita cintakan Al-Aqsa dan Palestin. Dalam masa yang sama, kita tak tahu apakah tanggungjawab kita ataupun apakah usaha yang wajib kita lakukan sebagai jihad untuk diri kita, supaya nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mematikan kita dalam keadaan munafik, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara iman kita dikala dia nak cabut nyawa kita. Hadis yang lepas, kalau kita ingat hadis yang kita baca pada perjumpaan kita yang lepas, kita baca hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang
ke-19. Tak silap ke-19 daripada Matan Arba'in. Ibnu Mas'ud menyebut, Nabi menyebut kepada dia, kalau kita ingatlah, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajidhu tujahak. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu hadis yang kita baca pada perjumpaan kita yang telah lepas. Allah, Nabi dicerita Allah ni beri syarat. Kalau kita nak pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita mesti memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka panjang perbicaraan dia. Apakah hak-hak yang perlu dijaga? Lalu disebut beberapa perkara pada minggu lepas, iaitu kita menjaga kewajipan yang Allah telah fardukan kepada kita, terutamanya solat dan yang seterusnya. Juga kita memelihara seluruh anggota tubuh badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Juga kita menjaga kewajipan kita terhadap hak-hak umat Islam yang lain, iaitu kita mesti menjaga, kena jaga hak-hak umat Islam yang lain. Seperti mana kata Sayyidina Umar, tak silap, yang menyebut, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa-siapa yang tidak ambil hal, tak peduli tentang hal ehwal orang Islam yang lain, maka dia tidak dikira daripada kalangan orang-orang muslim. Barulah Allah akan yahfazk, Allah menjaga kita. Disebut dalam kitab yang kita baca, Allah menjaga melalui dua cara. Yang pertama, Allah memelihara hal-hal keduniaan kita yang berkaitan dengan kesihatan tubuh badan, harta benda, anak pinak dan sebagainya. Yang kedua, Allah akan menjaga akidah kita, menjaga iman kita, terutamanya di kala akhir hayat kita, dan Allah akan meredai kita. Maknanya kita kena jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kita akan mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya kita memperdulikan masalah umat Islam, masalah saudara-saudara kita yang lain. Kena peduli, kena ambil hal. Jangan sesekali kita melupakan saudara-saudara kita yang seakidah dengan kita. Lalu disebut beberapa perkara ataupun beberapa cara untuk kita membantu saudara kita di Palestin. Malam ni kita nak khusus sedikit cerita pasal Palestin, sebab isunya masih tak berhenti. Walaupun berita yang sampai kepada kita itu terhad, kerana berita disekap, pemberita dibunuh dan sebagainya, tapi yang berlaku di Palestin setiap hari semakin berat. Jumlah yang mati ribu-ribu. Tapi dalam masa yang sama, jumlah yang mati daripada tentera Israel di tangan tentera Hamas ramai juga. Lebih ramai daripada perang Israel dengan Arab. Israel dengan Arab perang. Israel perang dengan 4 negara Arab pada tahun 70 berapa? 73 ke? Jumlah yang mati hanya 700 orang tentera. Tapi di perang dengan Hamas kali ini mati lebih daripada 1,500 orang tentera Israel.
Ramanya. Bila yang berperang tu benar-benar mujahidin, Allah membantu. Cuma apa tugas kita? Yang pertama, seperti yang ditulis di dalam kertas kerja, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kemenangan, kesabaran dan ketabahan kepada penduduk-penduduk di Gaza. Doa disebut yang pertama kerana inilah serengit-rengit tugas yang kita boleh bantu. Serengit-rengit cara jihad yang boleh kita bawa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila di akhirat Allah akan saham. Keyakinan kita dan memang bakal berlaku di akhirat, Allah akan mempersoalkan setiap daripada kita tentang apa yang berlaku terhadap saudara-saudara kita. Setiap orang akan disoal. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara yang jangan kita lupakan dalam setiap doa-doa kita, terutama ketika kita bersolat. Solat 5 waktu ke, solat sunat ke, jangan sesekali meninggalkan doa. Jangan kedeku. Kadang-kadang kita dia berasa rugi nak berdoa ke orang. Takut-takut Tuhan terima hak tu, tak terima hak doa kita. Kita bimbang. Kaya aku berdoa ni, Tuhan terima hak doa ke orang ya. Hak doa ke aku Tuhan tak terima. Tak ci. Jadi kita doa kita ya. Bangun tengah malam doa kita ya. Anak kita, bini kita. Tak doa ke orang. Tak kena. Sepatutnya dalam setiap doa kita didoakan juga untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang Palestin, mujahid-mujahid kita, saudara-saudara kita. Yang kedua, termasuk dalam usaha jihad fi sabilillah ialah kita mengambil kira perkembangan semasa yang berlaku di Palestin. Kena ambil tahu. Hari ini berapa ramai di kalangan kita kalau kita tanya apa yang sedang berlaku di Palestin, siapa boleh jawab? Kita kata perang je. Lebih detail pada tu, berapa jumlah orang mati, gambar mana. Bahkan Palestin sendiri kita tak tahu. Gaza duk mana, tepi barat duk mana, Ramallah duk mana, apa sejarah Palestin, kita tak tahu. Itulah muhasabah sendiri. Setara mana kita tahu tentang Palestin sendiri, negara dia, sejarah dia. Disebut sebagai bumi Anbiya itu sebab apa? Siapa dia Nabi? Nabi yang masyhur, yang duduk dalam itu. Siapa dia Nabi yang lahir, membesar situ? Imam-imam, ulama, mujtahid, siapa dia hak lahir? Kita tak tahu pun. Kita tak pernah peduli. Ambil kira dan mengikuti perkembangan semasa. Apa yang berlaku, apa perancangan. Payah Ustaz. Tak payah. Dia dalam internet ni ada belakang. Dari Facebook ada, dari TikTok ada, dari... Boleh cari berita-berita. Al Jazeera. Kena ambil tahu. Wajib ambil tahu. Bukan sunat. Bukan tak apa. Dah. Sebab ini adalah hal ehwal orang Islam. Menjadi satu kesalahan yang kita tidak ambil tahu hal perkara tersebut. Menyebarkan berita. Bila kita ambil tahu, ada maklumat kepada kita, kita kena sebarkan. Kena biar orang lain tahu juga. Kena biar anak kita, isteri kita tahu tentang hal keadaan yang berlaku di Palestin. Seperti mana kita beritahu kepada anak isteri kita hal ehwal keluarga kita sendiri. Tidakkah kita cerita ke isteri kita, waris hal itu lagu mana, waris ni sakit, waris ni sakit. Sebab apa kita tak cerita orang Palestin? Sebab tak ada ikatan antara jiwa kita dengan orang Palestin. Kita tak berasa dia saudara kita. Sebab tu apa yang berlaku di Palestin kita rasa terkeluar daripada kita. Bukan waris-waris kita. Salah lagu tu. Seperti mana kita cerita kepada anak isteri kita tentang hal ehwal anak beranak kita,
lagu tu juga kita kena cerita kepada anak isteri kita apa yang berlaku terhadap saudara kita di Palestin. Kadang-kadang kita rasa apa manfaat dia? Apa perkembangannya? Apa yang boleh membantu Palestin? Soalnya sekarang, selain daripada membantu Palestin, penceritaan kita terhadap anak-anak kita, isteri kita, hal ehwal yang berlaku di Palestin akan boleh membuatkan kita berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri supaya apa yang berlaku di Palestin tidak berlaku di tempat kita. Kita cerita, Amba sebut dah hari itu, cerita punca yang berlaku di Palestin. Sebab apa lagu tu berlaku di Palestin? Kelalaian umat Islam, terbelah umat Islam. Kelalaian para pembesar ketika itu. Kalau kita baca punca-punca yang menyebabkan berlakunya apa yang berlaku sekarang di Palestin, ada dicatat dalam buku ni. Dalam buku ni, dia menyebut faktor-faktor utama yang menyebabkan kejatuhan khilafah Utsmaniyah di Turki. Punca-punca kejatuhan Empayar Utsmaniyah Turki, dia sebut dalam ni satu persatu. Yang menyebabkan kelucuknya Al-Aqsa daripada tangan khilafah Utsmaniyah. Menyebabkan jatuhnya Al-Aqsa ke tangan British, ke tangan Yahudi. Punca disebut sudah jelas asalnya apa yang berlaku. Yang pertama dia sebut kejatuhan Empayar Utsmani. Yang pertama berpunca daripada mengenepikan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khalifah di saat akhir Empayar Utsmaniyah telah meninggalkan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengenepikan isi kandung Al-Quran. Mengenepikan arahan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan syariat daripada negara. Meninggalkan syariat daripada kepimpinan mereka yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam cinta kepada dunia. Bila tinggal syariat, bila tinggal akidah, bila tinggal syariat, menyebabkan khilafah kerajaan ketika itu terjerumus ke dalam materialistik, keduniaan, mengejar dunia dan meninggalkan kepentingan Islam dan umatnya. Yang mana di hadapan mata mereka ketika itu yang ada adalah dunia, kebendaan, raja-raja merebut dunia. Lalu dia tak peduli masalah masa depan umat Islam. Yang penting dia dapat memerintah dan dapat bermewah-mewah. Dan bila kita tinggal syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggalkan kita. Lalu khalifah Islam ketika itu dan sebahagian daripada umat Islam, bila dia meninggalkan syariat, tinggal Islam, dia cenderung kepada golongan kufar. Dia tunduk, patuh kepada kehendak golongan kafir ketika itu yang kaya raya. Eropah, Barat, bangsa Yahudi, kaya. Jadilah kerajaan ketika itu, walaupun nama dia Khilafah Islamiyah, Khilafah Utsmaniyah, dalam masa yang sama dia mengikut kehendak Yahudi, kehendak Barat, setapak demi setapak. Punca asal itu tinggal syariat Islam daripada pemerintahan, tinggal akidah, tinggal syariat yang dapat dilihat kesannya dalam aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi umat Islam ketika itu. Politik tidak bersandarkan kepada tauhid, memisahkan politik daripada agama, sekular, pisah. Yang agama, ritual agama tak tinggal. Ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada, nampak. Tapi
pemerintahan, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ditolak daripada politik. Uluhiyah Allah ditolak daripada politik, dia buat. Jadilah politik ketika itu politik yang tak ada dosa dan pahala, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dunia. Bila politik kita buang daripada Islam, maka tak ada nilai dosa pahala, tak ada halal haram dalam politik tersebut. Yang ada hanya keuntungan dunia. Mana-mana yang boleh menyebabkan keuntungan raja-raja, pembesar-pembesar, pemerintah, maka benda itu akan diambil. Ekonomi diamalkan, ekonomi riba. Kau masuk riba dalam kerajaan Islam Osmaniyah. Sedangkan Nabi SAW masa mula-mula berhijrah ke Madinah, antara perkara pertama yang Nabi buat ialah memboikot pasar-pasar Yahudi ketika itu. Yang mana pasar-pasar Yahudi mengamalkan sistem riba. Boikot, buat pasar-pasar sendiri yang menyebabkan mampu, bahasa kasarnya, mampu perniagaan bangsa Yahudi di Madinah. Nabi buat riba. Sebab riba ni adalah dosa besar dan perkara yang memusnahkan masyarakat. Sebab tu disebut dalam Quran, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tidak mengharamkan riba, maka isytihar perang daripada Allah dan Rasulnya. Dan isytihar perang ni tak banyak. Allah sebut isytihar perang ni tak banyak dari Quran, dan Nabi pun sebut tak banyak. Besar perkara tu. Yang akhirnya kesan daripada menolak syariat ni menyebabkan umat Islam ketika itu kembali kepada kehidupan jahiliyah. Menyebabkan mereka hidup dalam keadaan keliru, bingung, takut dan pengecut menghadapi segala ancaman daripada musuh-musuh Islam. Bila meninggalkan syariat, maka kembali kepada zaman jahiliyah. Hina. Seperti mana katanya Sayyidina Umar Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Atau kama qala. Umar pernah menyebut bahawa, kata Umar, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sesungguhnya kita umat Islam adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita kerana Islam semata-mata. Asalnya kita jahiliyah. Asalnya kita, kata Umar, jahiliyah, menyembah berhala, hidup tanpa syariat, hidup secara kebinatangan. Lalu datanglah Islam, mengubah kita daripada kebinatangan kita tu kepada kemanusiaan, memuliakan kita. Kita hidup dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak, ada prinsip, ada maruah, ada harga diri. Maka tatkala kita memilih yang selain daripada Islam, adzallana Allah, Allah akan kembalikan kita seperti suasana kita yang dahulunya. Dan begitu yang berlaku sekarang. Apabila umat Islam memilih kemuliaan selain daripada Islam, memilih yang lain selain daripada Islam, bukan daripada kitab Allah, bukan daripada sunnah Rasulullah, kita tolak, kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita benarnya kata-kata Sayyidina Umar. Bila umat Islam kembali hina, kembali dijijak kepala, hilang maruah, hilang harga diri, mudah-mudah orang boleh mempermainkan umat Islam dan maruah agama kita. Berlaku sekarang. Kalau kita payah nak nampak apa yang berlaku pada zaman Empire Osmaniyah, kita tak nampak, mata kita jauh, kita tak nampak, kita boleh perhati suasana pada hari ini. Bila kita umat Islam, tak payah tengok jauh, kita umat Islam cepat kita tinggal agama,
Macam mana orang boleh kosek mudah-mudah agama kita. Terbaru, ada cadangan supaya masukkan juga orang kafir dalam perunding untuk undang-undang syariah. Lebih kurang lagu tu. Panel perunding undang-undang syariah, lebih kurang lagu tu lah. Dimasukkan juga orang kafir untuk menilai kesesuaian dia. Untuk ambil tahu pandangan orang kafir lagu mana. Apa hal lagu tu? Ada pernah kita masuk campur hal ehwal agama Buddha? Ada. Undang-undang Buddha nak buat sama-sama dia, kena ambil juga setiap ustaz inilah. Tak ada. Agama Kristian kita tak masuk. Agama Hindu kita tak masuk. Kita tak kacau. Tapi buat apa orang berani masuk campur sampai tahap tu? Tak pernah terfikir ke? Kau baca berita tu pakai lalu lagu tu. Toleh ni masalah umat Islam. Kita sebut dah awal-awal tadi, kena ambil hal. Kerana Allah ke soal kita kembali. Sebab apa dia nak masuk campur? Tak apa, sunat dulu. Boleh? Sunat dulu. Kita nak buat undang Islam untuk orang Islam. Tapi buat apa dia takut? Dia tak terkena. Sebab dia tahu, bila umat Islam kembali kepada syariat Islam, umat Islam akan kembali seperti mana zaman kegemilangan Islam dulu. Bila kita kembali kepada perundangan Islam, kita pegang semula akidah Islam, syariat Islam, Quran ni kita pegang, maka kita akan kembali seperti mana umat Islam dahulu. Kita akan kembali seperti mana kegemilangan zaman Nabi SAW, zaman Umar, zaman Osman, Abu Bakar. Kita akan kembali seperti mana zaman Abbasiyah, Osmaniyah. Hak tu hak dia takut. Sebab tu istighfar. Masalah ada umat Islam juga orang sokong. Kita tak pelik orang kafir melawah ke Islam. Kita pelik buat apa orang Islam sokong orang kafir nak sekat Islam. Hak tu kita pelik. Dan benda tu ada semua. Golongan munafik ni ada semua-semua. Zaman Nabi ada munafik yang merosakkan Islam, yang menyekat, memperlambatkan perjuangan Islam. Ada zaman Nabi, bukan tak ada. Perang Uhud, perang apa lagi? Perang Tabuk, hak dia sekat lah. Hak gapo lagi perang, hak keletih lah, panah-panahnya. Gi mati ya Allah, gilah, biarlah Muhammad gi. Teka semaya di belakang Nabi. Wa yazalakul ladzina amanu qalu amanna wa yaza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berjumpa orang beriman, hamba pun beriman juga, Islam juga. Ni kat kenal dah. Nama Islam. Wa iza khalu ila syayatinihim, bila mereka kembali berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, wahai kafir, inna ma'akum, hamba sokong demo sebenarnya. Walolok ada mata. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami memperolok-olokkan mereka. Pelak cerita ni yang berlaku pada zaman Nabi SAW, ada copy paste masuk zaman sahabat-sahabat. Ada zaman tabi'in, ada zaman Umayyah, ada zaman Abbasiyah, Osmaniyah, bahkan hari ni tempat kita pun ada. Siapa ya? Berlaku setiap zaman. Cuma nama yang berlainan. Orang itu tukar-tukar. Cerita, suasana, perangai, tabiat, siapa? Tuhan sebut je lah dalam Quran. Cerita apa-apa ni, perangai apa-apa ni, sikap dan sebagainya. Tuhan sebut. Kita kena ambil tahu. Bila meninggalkan syariat, itulah yang berlaku. Kita kembali hina, dipelekehkan oleh musuh-musuh. Diinjak-injak kepala. Tak ada harga diri dah kita lah ni. Sebab apa punca? Punca pemimpin meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka rakyat akan menjadi rakyat yang kucak-kacir, rakyat akan menjadi rakyat yang penakut, tak berani berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kekuatan jiwa. Nak berhadapan dengan musuh lagu mana? Tak ada. Lemah, takut. Sebab dalam jiwa dia dah tak ada dah Allah. Tak ada dah jihad.
Tak ada syurga. Yang ada hanya cinta dunia. Bila dia cinta dunia, maka tak ada beza dah dia dengan orang-orang bukan Islam. Sama-sama cinta dunia. Takut, pengecut untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So kau nak mati, nak berdoa pun kena sekat. Tak boleh kunut. Tidak kena sekat kunut hari itu di sebuah negeri. Nak berjihad, nak berkunut pun takut bila orang sekat pakat. Okey, buang buat kita 30 hari cukup dah kunut. Apa nak kata? Nak suruh berjihad, kunut pun kita kena sekat, berhenti, takut. Itu berlaku bila tinggal syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena nampak benda ni. Masalah kita tak nampak. Kita tak terfikir. Kita tengok suasana yang berlaku, tak apalah, ada orang selesai, tak apa, tak ada masalah. Okay. Sedangkan itu tugas kita semua sekali. Yang kedua, antara benda yang menghancurkan khilafah Utsmaniyah Turki ialah apabila mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Yang mana kedua perkara ni yang menyebabkan Bani Israel dilaknat oleh Nabi mereka sendiri. Du'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat Bani Israel di atas lidah Nabi mereka sendiri. Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kena laknat. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ni kerana mereka telah melampaui batas, maksiat mereka, ingkar dan melampaui batas. Nabi Daud, kaum dia ashabus sabt. Kalau kita dengar, biasa dengar cerita orang ikat ikan pada hari Sabtu, daripada kalangan Bani Israel, yang menyebabkan Nabi laknat mereka akhir sekali tukar jadi buruk. Kerodah, kena laknat tukar jadi buruk. Adapun Nabi Isa ialah peristiwa Al-Ma'idah. Ma'idah daripada langit tu, makanan turun, tapi mereka tidak mengingkari Nabi Isa AS. Lalu Nabi Isa laknat, doa, lalu Allah tukar mereka jadi babi-babi. Bukan kasar sebut dari Quran, babi. Dia kata kasar pula. Nanya Ustaz Azhari dulu, kena kata kasar. Bodoh. Pakat marah ke dia kata kasar. Dah memang sungguh. Dalam Quran kan, bukan setakat kasar, ada belakang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Tuhan kata, sesungguhnya dalam neraka Jahannam ni kami penuhkan bubuh banyak daripada kalangan jin dan manusia. Sebab apa? Tuhan kata, mereka ada otak tapi tak mikir. Akal ada, tahu kebenaran, tengok benda ni betul, orang nasihat dah, tak mesti mikir. Ada telinga, tutup daripada mendengar kebenaran, tak mesti dengar orang kecek benda betul. Orang bersyarah tak mesti dengar, orang ngajar tak mesti dengar, orang kecek Quran Sunnah tak mesti dengar. Lawai pula tu. Ada mata tengok saja, tengok kebenaran tapi mengingkarinya. Ulaika kal an'am. Tuhan sebut demo ni seperti menated dah. Kal an'am, lembu, kuba, kambing. Balhum adall. Kita kecek kat tolong pada tu lagi. Balhum adall tu bahkan bodoh pada tu lagi, sesat pada tu lagi. Sebab kambing, kuba, lembu ni Tuhan tak beri akal. Betul lah kalau dia tak tutup aurat. Lembu tak tutup aurat, salah? Tak salah, kita ada akal. Lembu tak semaya, kambing tak semaya, lembu tak berjihad, kita tak ada masalah sebab dia tak ada akal.
Masalah bila orang ada akal tapi menentang perkara-perkara tersebut. Bodoh pada lembu lagi Tuhan kata. Ada bodoh. Dua kalimah bodoh banyak. Nanti dia mau kata, ambil, dok kita kecek masalah lagu tu. Kata berdosa marah. Melebel. Tak boleh lagu ni. Masuk neraka. Neraka hak demo ke? Tak boleh lagu ni. Tuhan kata fasik. Dia tak boleh. Dia nak buat jahat. Tapi tak boleh kata ke dia. Melebel. Ustaz-ustaz melebel. Lebel dia dalam Quran. Dalam Quran sebut munafik. Ni lagu ni. Dalam Quran sebut fasik. Dalam Quran sebut kafir. Jelas. Dalam Quran ni sebut tegas dan jelas. Kafir lagu ni lah. Munafik lagu ni lah. Fasik lagu ni lah. Zalim lagu ni lah. Buat apa mari kita hari ni tak boleh sebut benda tu belaka? Buat apa kita pergi sebut? Kasar. Tidak masalah kasar. Masalah begitulah bendanya. Buat apa dia tak pergi sebut? Sebab kena ke dia. Dia nak dia buat maksiat, orang senyap belaka. Dia nak dia jadi munafik, orang kata senyap. Dia nak dia buat perkara fasik, orang tak boleh lawan dia. Tak boleh lawan ni. Nanti orang kata kita tak menyebabkan sebahagian ustaz-ustaz ni tak berani nak kecek dah. Kata fasik, orang kata zalim, orang marah, kata apa? Akhir sekali dia berwenang, berleluasa melakukan maksiat tanpa ada siapa nak tegur dah. Tak berani tegur dah. Akhir sekali orang yang tegur tu nampak jahat, dia yang jahat sengerti nampak baik. Sebab tu ni ustaz-ustaz kena. Tegur ustaz kena. Tegur. Coldplay mari hari tu. Tu pandangan peribadi ustaz. Mufti tegur tu. Akhir sekali orang tegur maksiat nampak jahat belaka, simpati orang pergi kepada orang munafik orang. Dia jadi lagu tu. Sebab tu kita jangan meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Kaum Nabi Isa, kaum Nabi Nuh kena supah jadi menatai belaka. Sebab meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Takut nak menegur. Takut nak tegur pimpinan. Takut nak tegur orang atas. Inilah sebab dia. Orang atas tak menasihati orang bawah takut nak tegur orang atas. Kata Nabi SAW, mana-mana bangsa yang tidak memandang tinggi perintah dan larangan Allah, kata Tuhan kita, pasti akan jatuh seperti mana jatuhnya Bani Israel. Kalau kita juga meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar, pasti akan jatuh kita seperti mana jatuhnya Bani Israel. Hancur. Walaupun tak jadi serupa kera ataupun babi yang disebut tadi, tapi akhlak dan perangai kera dan babi itu akan terlekat pada umat yang meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Kerana mereka ni jadi teruk daripada menatai lagi. Membiarkan pelaku-pelaku maksiat. Biar maksiat berleluasa tanpa ada sekatan. Siapa pun tak berani nak tegur. Tegur, orang kata nampak politik. Tegur, resis. Tegur, ekstrim. Sebab tu mudah-mudah dia boleh rombak undang-undang Islam. Perkara yang berkaitan dengan agama. Mudah-mudah dia rombak, dia tahu. Ingat hal lepas kita sebut isu suami orang boleh godok isteri orang. Tidak kita sebut minggu lepas. Undang-undang menggodok isteri orang itu dibatalkan. Mansuh. Jadi siapa-siapa nak ngorak bini siapa-siapa dalam ni, bagi ngorak. Tak boleh repot polis. Sedangkan inilah punca kepada maksiat dan huru-hara yang besar. Hamba sebut minggu lepas, hamba nak ulang balik. Bukan minggu lepas, hari itu. Kemuncak dia pada menggodok isteri orang, dia akan berlaku beberapa perkara. Dan kita tak boleh repot. Tak boleh repot, jadi boleh buat mudah-mudah. Kemuncaknya pertama akan berlaku zina. Antara suami dan isteri orang. Dia akan berlaku zina. Sebab ngorak ni, menggodok ni ngorak ngorak ni, kemuncak dia gapo? Kemuncak ngorak ni ke dia? Kita biar makan nasi. Tidak setakat tu. Dia jauh lagi.
kemuncak dia berzina. Maka ikatan ataupun sekatan untuk berzina tu dah ditarik balik. Dah ditarik balik. Yang kedua, akan berlaku huru-hara di kalangan umat Islam. Dah mengorak bini aku tak marah. Ada siapa sini tak marah mengorak bini dia? Silakanlah. Tak ada. Marah. Balah. Pukul, gocoh, bunuh. Sampai tahap tu. Lepas tu rumah tangga hak ada, hak halal ni akan terungkai. Rosak sistem rumah tangga. Laki bini cerah. Lepas tu anak-anak terabai. Anak-anak lagi mana? Terabai, tertekan. Lepas tu kalau hak tadi berzina, anak harai pula. Maknanya walaupun kita nampak yang dicabut adalah undang-undang menggoda isi warai, tapi kesan dia kehancuran terhadap peribadi Muslim, kehancuran terhadap rumah tangga Islam, kehancuran terhadap masyarakat Islam, kehancuran terhadap negara Islam. Orang kafir bijak, dia melakos-lakos tu dia nak makan king. Kalau sedikit min satu, melakos-lakos tu dia nak makan king. Sedikit kita hak bodoh. Kita hak bodoh. Kita tak nampak, tak apa, godoh tak sudah godoh lah. Selangkah dia melangkah, dia nak merosakkan keseluruhan umat Islam, setak bawah sampai akhir. Lepas tu kita masih tak apa. Tidak kaya bodoh lah kata. Okay, kita sebut minggu lepas. Minggu baru ni, hak jumpa itu. Lembu pun, jika kita nak sembelih lembu, kita ikat tangan, ikat kaki, kita perbuah. Situ je lepas dah. Kita letak pisau tekuk. Toreh sikit, lepas dah lembu. Tapi kita orang Islam ni, orang sembelih, mampu tekuk dah, habis dah. Dia sengih lagi. Dia sangka baik lagi dengan musuh. Itu kata bodoh lebih daripada lembu tu. Tapi kita tak nampak sebab kita tak berfikir pun hal keadaan umat Islam. Tak fikir pun masalah masa depan anak-anak kita, cucu kita. Sebab tu amal ma'ruf nahi mungkar bila ditinggalkan, kehancurannya akan nampak depan mata. Yang berlaku hari ini bila kita tak cara pasal amal ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang kita nampak, kita tak berani nak sebut. Kita nampak, kita tak berani nak tegur. Tak berani nak suruh. Akhir sekali kesalahan yang kecil itu ia besar menghancurkan generasi kita. Kita tak apa. Dua kafir pun tak target kita hak tua nak mati dah ni. Dia target anak cucu kita ni. Dia target anak cucu kita. Dia target negara kita. Umat kita. Negara ni dia target. Kena sedia. Meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, ulama meninggalkan pemerintah dan pemerintah meninggalkan ulama. Tidak ada ulama dalam pentadbiran kerajaan. Tak ada apa. Tinggal ni bukan tak latih mufti tapi tak pakar buah mufti. Tinggallah tu. Mufti tegur, tu pandangan peribadi mufti. Tu saranan mufti. Tu rasa mufti. Tak pakai buah ulama. Dan ulama meninggal pemerintah. Tak menegur pemerintah. Tak berada di sisi pemerintah untuk menegur pemerintah. Ulama kena ada. Dulu-dulu, raja-raja dulu, kadang-kadang mereka tu sendiri ulama. Dan kadang-kadang ulama yang memimpin mereka. Ulama yang menegur setiap kesalahan mereka. Mereka ambil pandangan daripada ulama. Dan ini tak ada dah. Yang berkaitan dengan ulama, yang berkaitan dengan agama Islam, diambil daripada orang jahil pandangan mereka. Pemimpin tu jahil dah sah. Cakap tu berfatwa dengan kesesatan. Dia jahil dah sah. Dia kecek benda sesat. Orang tegur tak boleh. Cakap ulama tak bakar. Rosak habis. Antara punca-punca kehancurannya. Kehancuran Empayar Osmaniyah Turki. Okay, kita kembali. Banyak. Kita kembali kepada tugas dan tanggungjawab kita terhadap
orang Palestin. Berapa? 3. Yang keempat, ikutlah yang keberapa pun, boikot. Boikot adalah salah satu daripada cabang-cabang jihad kita untuk membantu saudara kita di Palestin. Ada yang bertanya, ada orang tanya, ataupun ada orang sebut, boikot ni bukan sunnah. Bukan sunnah Nabi SAW boikot. Tak ada. Bagaimana kita nak kata? Kita bukan kita boikot, tak beli McD, tak beli Starbucks, tak beli barang-barang yang ada kaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Tak ada sunnah, dia kata. Untuk orang lagu ni, memadailah hadis Nabi SAW. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ni kita sebut dah lepas. Kita sebutlah. Perumpamaan orang mukmin sesama mukmin, kesatuan mereka, kasih sayang mereka, hubungan mereka seperti satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila ada satu bahagian tubuh yang sakit ataupun terkena penyakit, maka seluruh tubuh akan mengaduh dan terasa sakitnya. Sakit mata, hak sakitnya mata ya seputih, hak ngeluhnya mulut, hak peluhnya seluruh tubuh, hak tak nera seluruh tubuh, tak boleh lagi mana? Okey, sakit mata. Sakit gigi kau, semelik kadang-kadang, tak semelik, tak boleh lagi mana dah. Curah perut, tak boleh lagi mana dah. Perut sakit, tapi kaki tak terbit dah. Mata tak boleh nak tidur dah. Kata Nabi sepatutnya begitu. Sepatutnya bila ada yang menimpa bala terhadap saudara-saudara kita di bahagian-bahagian lain di dunia, Palestin dan sebagainya, sepatutnya orang Muslim, orang mukmin daripada Pak Ahmad ni tak nera tidur. Terasa nak tidur tu lagu mana anak-anak kita di Gaza makan dah ke? Lagu mana dia mau tidur tak sejuk ke? Anak-anak kecil hak tak ada mak ayah, ramai. Orang nak pera pun tak terpera, ramai terhajuk. Pergi mari gitu. Pasal apa nak cara? Masa dia ada mak ayah hari tu, nyamuk seekor tak boleh nak dekat, nyepeng ke mak. Dan ni tak ada siapa nak cara. Mari. Tapi kita tak berasa. Stroke. Stroke. Kaki ada, restuh tak serah. Jadi lagu tu. Pada dengan hadis ni ya, kalau kita fikir, kita akan tak terasa pun nak beli barang-barang yang boleh beri saham kepada Israel dan Amerika. Tak payah pergi jauh. Ni sunnah dia. Apa yang berlaku di sana, kita kena rasa. Kalaulah yang berlaku sebegitu terhadap anak-anak kita, dia tu gocoh anak kita. Kita nak pergi beli kedai dia. Anak kita lalu dia tipah. Dia gocoh anak kita. Dia jual nasi. Contoh. Kita nak pergi beli ke kedai dia. Dok. Lakar kapung pergi beli kedai sebelah. Peci aku beli kedai tu. Tipah anak aku. Gocoh anak aku. Lagu tu juga. Kalau kita berasa yang di Palestin tu anak-anak kita, isteri kita, adik-beradik kita, kita tak beli dah kedai dia. Kita tak beri dah keuntungan kepada dia. Sebab untung dia, gagah dia guna untuk kata anak kita pula. Dia bersuara gagah. Pitih banyak ni, beli perlu tembak anak kita pula. Jadi tak payah tanya sunnah tak sunnah. Pada dengan hadis ni kita reti selalu. Manfaat dan kepentingan, keperluan kita boikot barang-barang Yahudi dan Israel. Dan seterusnya, membuat persiapan supaya generasi yang ada selepas pada ni mengerti
tentang jihad dan keperluan jihad. Mendidik generasi baru agar mereka bersedia dengan peranan yang sebenar mereka dalam perjuangan yang akan datang. Mendidik anak-anak kita tentang jihad. Mengajar mereka tentang jihad. Tanam dalam jiwa mereka kepentingan jihad, kefarduan jihad, manfaat jihad. Dan baca hadis yang kita sebut tadi. Siapa-siapa yang tidak berjihad, tak mati syahid dan tak pernah berniat untuk mati syahid, dia munafik. Dia mati dalam keadaan ada cabang munafik dalam jiwa dia. Jadi didik anak-anak kita. Sediakan anak-anak kita untuk berjihad fi sabilillah. Ini bukan ekstrim. Ini yang diajarkan kepada kita oleh ulama, oleh Nabi, mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang Muslim yang sebenar, mukmin yang sebenar, bersedia untuk setiap medan jihad. Penuhkan dengan ilmu. Anak-anak kita didik dengan betul, tarbiyah dengan betul, akidah yang betul, syariat yang betul. Akhlakkan mereka dengan akhlak Rasulullah, akhlak orang-orang mukmin, orang soleh. Kalau akhlak Nabi payah sangat, jauh sangat, tengok orang-orang soleh ada hari ini. Bagaimana akhlak mereka? Apa pengajian mereka? Apa persediaan mereka dan jiwa mereka? Kena tanam. Jihad dan semangatnya kena tanam dalam jiwa anak-anak kita. Jangan cabut semangat jihad. Cabut semangat jihad, jadi munafik anak-anak kita. Hak ada learning, hak ada tunduk kepada orang kafir. Hak ada tunduk Yahudi Nasrani. Hak ada tunduk orang Kristian. Hak tunduk kepada ketetapan-ketetapan jahiliah. Semuanya tak ada semangat jihad dalam jiwa mereka. Kalau ada sedikit pun semangat jihad dalam jiwa mereka, niscaya dia tak turut dah Yahudi, tak ikut dah Nasrani, tak turut dah kafir, melawan. Hinanya umat Islam bila mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Hina tu. Apa yang berlaku hari ini, kehinaan yang berlaku kepada kita, umat Islam di seluruh dunia, puncanya meninggalkan jihad fi sabilillah. Membelakangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syariat Allah dalam jiwa mereka, yang akhirnya bila syariat Islam ditinggalkan, ditarik dalam jiwa mereka, yang masuk adalah kemunafikan, kekufuran, fasik, zalim dan sebagainya. Betul orang Islam ramai orang Islam, tapi apa manfaat untuk umat Islam yang lain? Sebab tu Nabi sebut akhir zaman umat Islam seperti buih-buih di laut. Pasal kau tidak, buih-buih itu kita lah. Kita duk baca hadis akhir zaman, umat Islam seperti buih-buih di laut. Kita duk berasa orang lain. Akhir lagi. Sedangkan buih-buih yang Nabi janji hari itu, kita belaka. Tak ada manfaat untuk umat Islam yang lain. Umat Islam dihina, dibunuh, tak ada apa-apa. Kita tak pusing pun. Kita tak berasa. Yang terakhir, setiap umat Islam mestilah yakin bahawa kemenangan Islam adalah benar dan pasti tiba. Dia sebut supaya kita berusaha ke arah itu. Memang satu jaminan daripada Allah, janji daripada Allah, sabdaan Nabi SAW, bahawa Islam pasti akan menang. Cuma zaman dia kita tak tahu bila. Tak sebut bila zaman. Yang penting, bila kita pasti kemenangan itu betul, benar, maka kena berusaha ke arah itu. Supaya kita seluruhnya menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Dan kemenangan yang bakal tiba adalah kemenangan kita semua. Jangan kita tinggalkan. Jangan bila semua orang berebut nak masuk syurga, kita duduk relax lagi, goyang kaki. Orang di Palestin tu, Gaza, Al-Aqsa, berebut dah tu nak masuk syurga. Dia berebut nak mati, berebut nak masuk syurga. Kita sini duduk alik lagi. Kali time semaya doa nak masuk syurga. Dia nak masuk syurga, dia berusaha. Kita alik doa syurga juga. Pak, syurga Firdaus, tak doa syurga lekeh-lekeh buat kita ni. Syurga Firdaus, duduk sekali dengan Nabi. Nabi nak duduk tak sehingga orang seperti kita. Dia fikir juga tu. Kita tak cara ke umat dia. Ke umat dia kita tak cara. Dia nak duduk dengan kita. Doa biar dia duduk. Tapi kalau kita nak doa tu tak ada masalah.
biar usaha tu sepadan dengan doa. Kita sebut dah itu. Kita sebut hari itu. Kalau kita ni kerja cleaner, contoh bukan nak hina dah. Kita kerja cleaner. Bila dapat gaji cleaner ke gaji CEO? Gaji cleaner lah. Sebab usaha kita setakat tu. Kalau kita pergi mecok kepada pengurusan, hamba ni nak gaji CEO. Berapa gaji hamba? 1,500? Orang nak beri ke? Orang nak beri? Orang tak beri. Kata orang gila, mari mana ni hamba tu bik. Tapi kita gitu lah. Kita ni, usaha kita cleaner ya. Tapi kita punya minta nak syurga tu tahap CEO. Hak tinggi sekali. Baik kali malaikat pun perhati, gila dia ni. Baik kali dah. Amal setakat tu. Minta nak sekali dengan syuhada wassalihin. Orang mati syahid, siddiqin, orang kata benar, minta tu doa tu level tu kalangan. Kita semari pun lewat semua. Payah, tapi tak ada masalah. Sekurang-kurangnya seperti kita sebut tadi, kita melalui jalan yang mereka lalui. Walaupun dia pergi ke depan dah, kita kena pergi turut jalan tu lah. Sebabnya ngesuk tu akan jumpa juga kita dengan dia sekali duduk dengan Nabi, insya-Allah. Masalah ni kalau Nabi pergi kot tu, siasat mujahid, ulama pergi kot tu, kita pergi kot ni. Tak jumpa dah. Tak jumpa, sedap lah. Jadi lalui jalan yang dilalui oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Para syuhada, orang-orang soleh, orang mujahid, orang ulama dan pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu. Dia banyak ni, punca-punca kejatuhan dia. Kejatuhan khilafah Utsmaniyah Turki. Banyak, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita boleh sambung baca lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.